Okay, hai. Alright, so untuk kelas bio hari ini, uh, kamu ada satu misi iaitu memahami, mengenali proses hidup organisma multisel. Apa maksud organisma multisel? Organisma multisel ialah organisma yang mempunyai banyak jenis sel dalam badan. Okey, berbeza dengan unisel yang kita belajar minggu lepas, dia satu organisma tu ialah satu unisel, satu sel sahaja. Okey, tapi kalau organisma multisel, banyak sel dalam satu organisma itu. Sebagai contoh, kita manusia. Dalam badan kita ada pelbagai jenis sel. Ada beratus-ratus jenis sel, berbilion-bilion sel dalam badan kita. Okey, haiwan, tumbuhan yang kamu nampak, itu semua ialah organisma multisel. Alright? So, kalau kamu tengok sini, baca sini, terdapat pelbagai jenis sel dalam organisma multisel yang berbeza dari segi saiz, bentuk dan susunan. Struktur sel berhubung rapat dengan fungsinya dan setiap jenis sel dikhususkan untuk menjalankan fungsi tertentu sahaja. Maksudnya, sel kulit untuk menjadi kulit sahaja, untuk menyerap lembapan ke, mengeluarkan peluh ke, itu je fungsi dia. Dia tak boleh nak melihat, kamu tak boleh melihat dengan kulit kamu kan. Sebab itu sel mata kamu yang kena buat. Macam itulah dia. Okey. So, dalam badan kita ni, sebagai contoh tengok sini, sel otot. Okey, kalau kamu nampak sel otot ni, dia yang warna merah pink-pink ni, tersusun dalam bentuk gentian multinukleus dan berjalur. Okey, multinukleus maksudnya ada banyak nukleus lah. Okey, mengecut dan mengendur bagi menghasilkan pergerakan. So let's say this is ini jari kan. Kalau saya bengkokkan jari, apa yang saya buat sebenarnya adalah okey, bahagian otot bahagian sini mengendur dan otot bahagian sini meregang. Okey, sebab tu saya boleh bengkokkan jari. Okey, sini meregang, sebab tu kamu akan rasa sini tegang dan sini mengendur. Okey, itu yang berlaku. Macam tu juga macam tangan kamu, kaki kamu. Okey, dia mengecut dan mengendur. Alright. Next, sel saraf berbentuk unjuran halus, berbentuk unjuran panjang dan halus, berfungsi menghantar impuls saraf. Okey. So, impuls saraf tu apa benda? Impuls saraf ni di dalam bentuk signal elektrik. Okay, let's say I touch something. Saya touch pen. Okay. Lepas tu, dalam bentuk elektrik, saraf ini dia akan pergi ke otak saya. Okay. And then dari situ otak akan interpret ataupun mentafsirkan, oh saya telah menyentuh pen macam tu. Okay. Itu untuk sel saraf. Baik. Sel darah putih, tinggal kamu tengok sel darah putih ni saiz dia lebih besar berbanding dengan sel darah merah. Okey. Boleh berubah bentuk, berfungsi memusnahkan patogen. Ingat tak apa itu patogen? Patogen ialah mana dia? Okey, what is pathogen? Pathogen ialah bahan benda asing ataupun yang merbahaya untuk badan. Sebagai contoh, bakteria or virus. Okey, itu ialah pathogen, benda asing yang masuki badan. Okey. Contoh ialah bakteria ataupun virus. Okey, next ialah sel epithelium. Di mana sel epithelium ni? Sel epithelium ini ialah yang sel-sel yang membentuk kita punya kulit, saluran pernafasan, saluran kita punya pencernaan dalam mulut ni. Ini yang ini mulut kita ni dibentuk oleh sel epithelium. Sel ini nipis dan leper, melapisi permukaan organ seperti salur pencernaan, from your mouth to your anus. Okey. Sel darah merah, kamu kenal kan, tidak mempunyai nukleus, berbentuk dui cengkung, berfungsi untuk meningkatkan kecekapan pengangkutan oksigen. Dan yang paling popular ialah sel sperma.
mengandungi ekor panjang yang membolehkannya berenang ke arah ovum. Di mana dia berjumpa dengan ovum? Kamu dah belajar sains tingkatan 1 kalau tak silap. Okey, sperma akan melakukan persenyawaan dengan ovum di tube falopio. Please eja dengan betul. Okey. Dan bahagian kepala mengandungi nukleus yang membawa satu set kromosom yang berasal daripada induk jantan. Okey. Itu untuk basically ini untuk manusia. Okey, kalau kita tengok untuk tumbuhan pula, secara umum untuk tumbuhan. Okey, tumbuhan ada tiub tapis, iaitu turus silinder panjang yang tersusun dari hujung ke hujung. Okey, apa maksud hujung ke hujung ni? Hujung ke hujung ni maksud dia lah, let's say you have a plant here, ada tumbuhan, sini sampai daun dia lah kan. Ini pucuk dia, and here akar, roots dia. Hujung ke hujung maksudnya daripada sini, from here to here. Okey, hujung ke hujung. Itu maksud dia. Alright. Okey. So, tiub tapis tadi terus silinder panjang yang tersusun dari hujung ke hujung mengangkut bahan organik dari daun ke organ simpanan seperti buah. Okey. Berbentuk and then salozilum berbentuk saloborongga yang panjang dan bersambungan, berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari akar ke seluruh bahagian pokok. Itu xilem. Ingat kan kamu dah belajar sains tingkatan 2 kalau tak silap. Okey. And then kalau tengok lagi pada keratan rantas daun ni, kalau kamu tengok daun ni dia potong, kalau tengok di bawah mikroskop kamu ada nampak pelbagai jenis sel. Kita ada sel mesofil palisat, terdiri daripada sel berbentuk silinder yang panjang disusun secara tegak-tegak. Okey, kalau kamu nampak ni. Okey, dan rapat antara satu sama lain, mempunyai kepadatan kloroplas yang tinggi. Ingat tak kloroplas? Kloroplas ialah organel yang membolehkan tumbuhan membuat proses fotosintesis. Okey. Susunan ini membolehkan penyerapan maksimum cahaya matahari untuk fotosintesis. Alright. Next ialah kalau tengok di dalam dia sikit lagi ni adalah mesofil berspan. Okey, sel mesofil berspan tersusun secara longgar dengan banyak ruang udara di antaranya. Why? Kenapa? Sebab ruang udara yang besar membenarkan pertukaran gas dari bahagian dalam daun ke sel mesofil palisat. Kamu kena ingat, untuk tumbuhan menjalankan proses fotosintesis, dia memerlukan tiga benda. Cahaya matahari. Okey, cahaya matahari dan nama foto kan. Kedua, gas karbon dioksida. And then yang ketiga ialah air. Okey, untuk penghidrolisisan. Alright. Next, di bawah daun tu ada sel stoma. Dan sel stoma terdiri daripada sel pengawal. Saya rasa ni kamu dah belajar pada tingkatan 3 kalau tak silap sains. Okey, sel pengawal. Okey, terdiri daripada sel epidermis yang terubah suai dengan dinding sel yang lebih tebal di sebelah dalam. Okey, mengawal pembukaan dan penutupan stoma. Stoma ialah liang yang membenarkan pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Apa maksud dia dinding sel yang lebih tebal di sebelah dalam? Kalau kamu tengok, mana tadi? Mana ternampak? Okey. Okey. Baik, bentuk sel pengawal ialah lebih kurang macam ni kan. Okey. Dia kata dinding sel yang lebih tebal di sebelah dalam, sini dia. Lebih tebal. Okey, bahagian ni lebih tebal. Bahagian ni lebih tebal. Okey. Itu maksud dia. Okey, last one ialah sel akar rambut mempunyai unjuran panjang yang menambahkan luas permukaan untuk penyerapan air dan garam mineral. Di mana ni? Di akar tumbuhan. Alright. Next. Organisasi sel dalam manusia.
Okey, anda telah mempelajari bahawa organisma multisel seperti manusia terdiri daripada pelbagai jenis sel yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Okey. So, dalam organisma multisel, sel yang sama jenis akan menjalankan fungsi yang sama diorganisasikan menjadi tisu. Maksudnya, sel, banyak-banyak sel bergabung menjadi tisu. Itu maksud ayat ni. Okey. Tisu ialah sekumpulan sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama dan disusun bersama untuk melaksanakan suatu fungsi yang khusus. Dalam badan organisma, tisu boleh diklasifikasikan kepada 4 jenis iaitu tisu epitelium, tisu otot, tisu saraf dan tisu penghubung. Okey. So kita pergi kepada tisu epitelium dulu. Tisu epitelium melapisi permukaan luar kulit. Okey. Ini adalah tisu epitelium dan permukaan berongga di dalam badan. Rongga salur pencernaan, mulut ke dubur, anus. Okey. Lepas tu dan pernafasan daripada lubang hidung ni, okey, masuk sehingga ke paru-paru. Okey. Struktur tisu epitelium diadaptasikan berdasarkan fungsinya. Misalnya, tisu epitelium pada kulit melindungi organisma daripada jangkitan, patogen tadi kan, kecederaan, bahan kimia dan penyahidratan. Okey. Penyahidratan maksudnya kamu kehilangan air. Okey. Tisu epitelium yang melapisi trakea mempunyai unjuran seperti rambut yang dikenali sebagai cilium. Okey, C. Ini tisu epitelium melapisi rongga mulut dan esophagus. Nampak, kalau kamu nampak dia ni lebih licin kan bentuk dia. And then tisu epitelium melapisi permukaan paru-paru, rongga badan dan salur darah pun sama licin dan tapi lebih nipis pula berbanding dengan yang mulut dan esophagus tadi. Okey. Next ialah tisu epitelium melapisi permukaan trakea dan bronchus. Mana silia tu? Okey. Silia tu ialah, kalau kamu nampak benda warna purple ni, okey, itu ialah, dalam BI. Dalam BM dipanggil cilium. Okey, cilium ke dalam BM tadi? Yap, cilium. Okey. Apa fungsi cilium ini? Okey, kita punya lubang hidung pun ada bulu kan, bulu lubang hidung. Salah satu fungsi bulu lubang hidung ialah memerangkap habuk yang memasuki kamu punya lubang hidung, sebab kita tak boleh ada habuk, sebab ada habuk itu adalah benda tak elok. Okey. Dan juga memerangkap apa-apa saja bakteria, kuman kan, kalau boleh sangkut di lubang hidung. What say, apa jadi kalau dia melepasi bulu hidung kamu, dia masuk ke dalam paru-paru, ke dalam salur trakea kamu. So apa yang berlaku ialah silia ini, bulu-bulu ni, dia akan membantu menolak balik habuk ataupun bakteria itu keluar. Okey. Itu fungsi silia itu sebenarnya. Alright. Next ialah tisu epitelium melapisi tubul, kelenjar dan duktus ginjal. Apa itu tubul? Tubul ialah salah satu struktur di dalam kita punya ginjal. Ginjal ialah buah pinggang. Nama sains dia ialah ginjal. Jangan lupa tu. And then tisu epitelium melapisi usus kecil. Alright. Ini untuk tisu epitelium. Kita tengok tisu otot yang selalu digunakan. Okay, untuk kamu bergerak, untuk kamu bernafas pun guna otot juga. Okay, terdapat 3 jenis otot. Otot licin, otot rangka dan otot kardium. Okay. Apa itu otot licin? Otot licin ialah terdapat di salur pencernaan, salur darah, salur kencing, salur pembiakan. Okay. 4 tempat otot licin. Pencernaan, salur darah, salur kencing dan salur pembiakan. Otot rangka terdapat di kaki dan tangan. Dia dinamakan sebagai otot rangka sebab dia bersambung dengan tulang rangka kita. Sebab itu dipanggil otot rangka. Okey. Baik. Dan otot kardium. Bila kamu dengar perkataan kardium, kardiak, itu bermaksud jantung. Okey. Otot kardium terdapat di dinding jantung. So, just for you know, jantung kita ialah salah satu otot. Dan otot tu ada nama khas dia iaitu otot kardium.
Okay, the whole jantung adalah satu otot. Okay, sebuah otot, bukan satu otot, sebuah otot. Yes. Now, let's go to otot licin. Okay, pengecutan dan pengendoran otot licin membolehkan aktiviti luar kawal seperti tindakan peristalsis. Tahu peristalsis kan, kamu dah belajar form 2, pencernaan. Okay, di sepanjang salur pencernaan. Okay, pencernaan kamu boleh kawal ke? Kamu telan something, tak boleh kan? So, itu ialah kegunaan otot licin. Otot rangka terlibat dalam pergerakan terkawal seperti kamu berjalan, berlari, duduk, baring, itu dijalankan oleh otot rangka. Otot rangka mengecut dan mengendur untuk menghasilkan pergerakan pada tulang dan anggota badan. Then, otot kardium membina dinding jantung untuk mengecut, untuk mengepam darah ke seluruh badan. Pengecutan otot kardium adalah secara luar kawal. Okay, kamu tak boleh nak kawal otot jantung kamu supaya dia stop ke, slow down ke, ataupun laju. Tak boleh. Okay, dia dikawal diri sendiri dan juga hormon dalam badan untuk mengawal kelajuan dia mengepam darah itu. Bukannya kamu kawal. Okay. And then tisu saraf. Tisu saraf terdiri daripada neuron ataupun sel saraf. Okay, kalau kamu nampak gambar ini. Okay. Itu ialah gambar sel saraf. Okay, setiap neuron terdiri daripada badan sel, okay, dan gentian saraf yang disebut sebagai dendrit dan akson. Okay, tisu saraf mengesar rangsangan dan seterusnya mengutus maklumat dalam bentuk isyarat elektrik. Impuls saraf ke otot atau ke lenja. Tisu saraf mengkoordinasikan aktiviti badan. Dan ini tisu penghubung yang selalu kita pandang ringan kepentingan dia. Okey, tisu penghubung terdiri pada pelbagai jenis tisu gentian. Okey, tersebar luas di seluruh badan dan punya banyak fungsi. Salah satunya untuk memautkan organ-organ. Okey, let's see apa dia tisu-tisu tu. Okay, kita ada tisu penghubung longgar berfungsi memautkan tisu epitelium kepada tisu di bawahnya dan menetapkan organ-organ pada kedudukannya. Okey. Organ-organ kita dalam badan ni, dia ada tisu penghubung longgar yang mengaitkan dia dengan satu sama lain. Okey. Kenapa perlu ada kaitkan ni? Supaya kalau kita berlompat ke, berdiri ke baring, kita punya organ tu tidak akan pergi tempat lain. Contoh, buah pinggang kamu pergi dada kalau kamu melompat. Kita nak elakkan benda tu berlaku. Okey. Sebab itu kena ada tisu penghubung longgar. Okey, ini tisu penghubung bergentian. Okey, tisu penghubung jenis ini membentuk tendon dan ligamen. Tendon menyambungkan tulang dan otot, manakala ligamen menyambungkan tulang kepada tulang. Okey. Let's say ini ialah tulang. Okey, ini ialah ulna dengan radius, tulang di lengan kamu. Okey. Benda yang menyambungkan, kalaulah ini otot kamu, warna biru lah otot. Kalau ini otot kamu, okey. Benda yang menyambungkan otot ke tulang dipanggil sebagai tendon. Okey, ini ialah otot, ini ialah tulang. Okey. Dan benda yang menyambungkan tulang ke tulang dipanggil sebagai ligamen. Okey. Pernah dengar tak ligamen koyak? Itulah dia. Kenapa saya salah dia tulang ni? Okey. Yang ligamen ialah yang menghubungkan tulang dengan tulang. Okey. Tendon ialah menghubungkan otot dengan tulang. Okey. Next, tisu darah. Darah berfungsi dalam pengawal atoran, pengangkutan dan perlindungan. Yang pengawal atoran dan pengangkutan ni sel darah merah. Okey, dengan plasma. Lepas tu untuk perlindungan ialah sel darah putih. Okey. Pengangkutan, sel darah merah angkut oksigen, karbon dioksida, nutrien, air semua itu kan. Pengawal atoran maksudnya kita punya suhu badan ni dikawal oleh plasma, ada dalam darah juga, dan juga perlindungan ialah sel darah putih. Alright. So tulang membentuk rangka badan dan melindungi organ dalaman. And then tisu adipos, penghubung yang menyimpan lemak di bawah dermis kulit
dan pada permukaan semua organ utama. Okey. Tujuan lemak ini adalah untuk melindungi organ kamu dan melindungi kulit kita. Okey. Di bawah setiap kulit ni terus ada tisu adipos untuk menyimpan lemak. Okey. Rawan menutup hujung tulang untuk membentuk tulang, melindungi tulang daripada menjadi haus. Kalau kamu makan ayam, kamu pernah nampak bahagian putih tulang tu kan? Itulah rawan. Okey. Next. Perlu ke... Okey, sikit lagi. Baik, kita pergi kepada organisasi tisu dalam tumbuhan. Tisu tumbuhan terbahagi kepada dua, meristem dan kekal. Okey, meristem dan kekal. So, kita tengok yang meristem dulu. Tisu meristem apex dan tisu meristem sisi. Okey, ada dua juga jenis. Dan tisu kekal adalah tisu epidermis, tisu asas dan tisu vaskular. Okey, kalau vaskular ni ada dua, xilem dan phloem. Xilem adalah untuk angkut bahan organik daripada daun hasil fotosintesis ke seluruh bahagian tumbuhan. Itu phloem. Kalau xilem mengangkut air dan garam mineral daripada akar ke hujung daun. Okey, dari akar ke seluruh bahagian tumbuhan, itu xilem. Okey, mengangkut air dan garam mineral daripada akar ke seluruh bahagian tumbuhan. Phloem mengangkut bahan organik daripada daun ke seluruh bahagian tumbuhan. Okey. Baik, tisu asas kita ada parenkima, kolenkima dan sklerenkima. Mereka lebih kurang je dia punya bentuk dia. Okey, ini je yang saya rasa baru bagi kamu. Parenkima berfungsi untuk menyimpan kanji, protein dan air. Tisu ini juga menjalankan proses fotosintesis. Kolenkima berfungsi memberi sokongan kepada batang muda, tidak berkayu, untuk tumbuhan herba. Dan sklerenkima berfungsi memberi sokongan dan kekuatan mekanikal kepada bahagian tumbuhan yang matang, yang keras sikit lah. Kalau kamu nak bandingkan kolenkima, dia lebih lembut berbanding dengan sklerenkima. Dan tisu vaskular, saya dah cakap tadi kan, tak payah lagi. Baik, ini yang penting juga. Kepadatan komponen sel tertentu dan fungsi sel khusus. Komponen ini bermaksud organel. Organ-organ dalam sel. Itu dia komponen tu. Tengok sini, sel sperma. Sel sperma mempunyai banyak mitokondrion. Kenapa? Sebab mitokondrion berfungsi untuk menjana tenaga kan. Kalau kamu ingat lagi, mitokondrion yang bentuk dia selalu macam ni kalau dilukis. Fungsi dia menjana tenaga dalam bentuk ATP. Apa itu ATP? Adenosina trifosfat. Kamu kena ingat tu. So, kenapa dia perlu ada banyak tenaga? Kerana sel sperma memerlukan banyak tenaga untuk berenang ke arah uterus dan tiub falopio untuk mensenyawakan usid sekunder. Usid sekunder ialah nama saintifik bagi ovum. Sel otot, misalnya sel otot penerbangan serangga dan burung. Sel otot di bahagian sayap burung lah maksudnya. Kenapa perlu ada banyak mitokondrion? Ialah sebab burung kena terbangkan, memerlukan banyak tenaga untuk pengecutan dan pengendoran bagi membolehkan pergerakan dan penerbangan. Sel meristem tumbuhan pun perlu banyak mitokondrion, memerlukan banyak tenaga bagi menjalankan proses pembahagian sel secara aktif untuk menghasilkan sel baharu. Alright, and then kita ada sel mesofil palisad dan mesofil berspan, perlu ada banyak kloroplas. Sebab kloroplas mengandungi klorofil. Klorofil digunakan untuk menjalankan proses fotosintesis. Dia berhubung kait. And then sel pankreas, dia perlu ada banyak jalinan endoplasma kasar dan jasad Golgi. Apa fungsi jalinan endoplasma kasar? Apa fungsi jasad Golgi? Kenapa? So, kenapa perlu ada? Sebab untuk meningkatkan sintesis dan perembesan enzim pencernaan. Ingat tak maksud sintesis? Sintesis maksudnya menghasilkan. Jadi untuk meningkatkan penghasilan dan perembesan enzim pencernaan dan untuk menghasilkan mukus bagi sel goblet pada epitelium, usus dan salur pernafasan.
sel hati perlu ada banyak jalinan endoplasma licin. Okey. Ada beza kan endoplasma kasar dan endoplasma yang licin. Apa beza mereka? Endoplasma licin dia tak ada yang jalinan endoplasma licin tak ada ribosom sangkut pada dia. Manakala jalinan endoplasma kasar ada ribosom. Apa benda ribosom tu? Kalau kau ingat balik, ini nukleus. Lepas tu kita ada jalinan endoplasma tu kan. Kalau dia ada ribosom yang bulat-bulat tu. Kalau bulat-bulat tu, itu ialah jalinan endoplasma kasar. Kalau yang licin punya, lebih kurang macam ni lah. Tak ada ribosom, itu ialah jalinan endoplasma licin. Okey. Kenapa perlu banyak jalinan endoplasma licin pada sel hati? Sebab sel hati memerlukan jalinan endoplasma licin tu untuk metabolisme karbohidrat, untuk detoksifikasi dadah dan racun. Ingat, salah satu fungsi hati ialah detoksifikasi badan kita. Let's say you minum alkohol. So, alkohol itu bila kamu minum, dia masuk ke dalam salur darah kamu kan. And then, alkohol itu akan pergi kepada hati dan detoksifikasikan oleh hati kamu. That's why orang yang minum banyak alkohol, dia akan berisiko untuk mengalami kerosakan hati. Okey. Cirrhosis hati. Okey. Dan salah satu lagi fungsi hati ialah menukarkan karbohidrat yang berlebihan kepada glukagon untuk disimpan di dalam badan. Glycogen. Okey. Baik, saya rasa itu sahaja. Dan nanti saya nak kamu buat latihan ini. So, jumpa lagi. Bye.